Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam siri rancang Harta Celik Pusaka. Apa khabar semua sahabat FB MAIS, Majlis Agama Islam Selangor? Apa khabar hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari? Mudah-mudahan anda semua sihat-sihat belaka lah. Sihat-sihat belaka. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Baik, insya-Allah hari ini kita akan bawa bertemu kita dalam siri yang kedua. Kita punya siri yang kedua, kita akan bawa isu yang berkaitan dengan faraid. Kita akan bincangkan perkara yang berkaitan dengan, kalau kita tengok mutakhir ni lah, sekarang ni banyak isu-isu berkenaan dengan faraid, macam-macam isu. Macam-macam lah kalau kita nak sebutkan dekat media masa tu. Kalau kita tengok dekat Facebook, dekat dekat blog-blog, macam-macam isu berkenaan dengan faraid ni, macam-macam masalah, negatifnya, positifnya. So jadi insya-Allah hari ni kita cuba bawa tajuk berkenaan dengan faraid ni untuk sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita perolehi pada hari ini dapat menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk sahabat-sahabat kita di FB lah. Sebab hari ini kita share dekat FB. So saya minta sebelum kita pergi lebih jauh untuk perbincangan kita pada hari ini, sama-sama kita sahabat-sahabat kita share dulu. Kita share dulu, kita like, kita share, dan sebarang ada soalan boleh komen dekat bawah. Kat bawah tu tuan-tuan komen, mungkin kita tengok sahabat-sahabat kita ni ada di mana. Tuan-tuan boleh komen, saya nak tengok tuan-tuan ada berada di mana bersama dengan saya kita pada hari ini. Dari mana tuan-tuan? Dengar tak clear tak? Mungkin ada yang berada dari Terengganu, mungkin Terengganu hari ini cuti, alhamdulillah. Jadi boleh full time bersama kita hingga akhir rancangan kita pada hari ini. Mungkin juga ada yang dari Kedah, yang dari Kedah, sabarlah berkedah. Mudah-mudahan ada hikmahnya keputusan kita pada perintah yang diperketatkan dibuat sebahagianlah daerah di Kedah. Mudah-mudahan kita ambil peluang pada pagi ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu lah. Baik, mungkin kita tengok sahabat-sahabat kita ada daripada mana ni. Mungkin juga ada yang daripada Sabah Sarawak bersama dengan kita, Lembah Kelang dan sebagainya. Pejabat Agama Kuala Selangor, alhamdulillah, terima kasih. Puan Afniza Putri daripada Pejabat Agama Kuala Selangor. Puan Nuri Iswadi daripada Pasir Gudang, terima kasih bersama dengan kita. Nuri Iswadi, puan, minta maaf tengok gambar lelaki tapi Nuri, tak kisahlah. Nuri Iswadi daripada Pasir Gudang, terima kasih bersama dengan kita. Dah jauh daripada Johor. Minta share dulu, sama-sama kita bantu untuk kita sebarkan kita punya majlis ilmu kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan keberkatan hari Jumaat ni, sama-sama kita dapat manfaat dan pahala yang banyak atas sebab perkongsian kita pada hari ini. Okey, kita juga ada sahabat daripada Elmi Amir, Sabak Bernam. Terima kasih orang Sabak Bernam, jauh tu. Kalau daripada sini nak ke Sabak Bernam tu boleh musafir tuan-tuan. Jadi terima kasih Encik Elmi Amir daripada Sabak Bernam. Mungkin ada lagi sahabat-sahabat kita daripada mana, mungkin boleh komen. Dari Pejabat Agama Islam daerah Hulu Langat, terima kasih orang Pejabat Agama Islam daerah Hulu Langat bersama dengan kita. Terima kasih tuan-tuan. Jadi minta kita share lagi, banyak lagi. Sharekan, komen-komen. Mungkin tengok lelaki. Terima kasih. Minta maaf lah saya sebut Puan Nuri. Lelaki, dia bagi tahu lelaki. Nuri Iswadi, Encik Nuri Iswadi. Minta maaf ya. Baik, terima kasih dah bersama dengan kita. Jangan lupa komen dan share, bantu kita untuk sama-sama kita sebarkan ilmu kita pada hari ini. Baik, InsyaAllah tuan-tuan, kita akan hari ini kita akan bawa tajuk berkenaan dengan harta pusaka lah, yang akan disampaikan panel kita hari ini. Panel jemputan kita mungkin saya tunggulah kejap lagi, saya rahsiakan lah. Mungkin anda kalau rahsia pun anda dah tahu dah siapa, tapi nanti kita tunggulah, kita tengok handsome dia hari ni, macam mana rupa dia. Dia dah siap-siap dah tu. Baik tuan-tuan, kita ada video lah, kita nak tengok video. Tuan-tuan boleh saksikan dulu video ini, kita tengok bagai apa perkhidmatan yang disediakan oleh pihak MAIS. Kita nak tengok makcik ni uruskan, ada masalah berkenaan dengan pengurusan harta, macam mana benda ni hadapi, dan ini realiti yang berlaku di kalangan masyarakat kita hari ini. Yang berlaku di kalangan masyarakat kita hari ini, yang kita sedar tak sedar lah sebenarnya. Mungkin kadang-kadang masalah ni
pada jiran kita, jiran kita, mungkin ahli keluarga kita sendiri juga. So mudah-mudahan dengan ilmu yang kita akan kongsikan pada hari ini dapat sama-sama kita sampaikan, bantu untuk permudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita di masa yang akan datang. Baik, sama-sama kita saksikan. Sampai hati amat tinggal ayah macam ni. Tak bagi nafkah untuk anak-anak. Kenapa aku ditimpa macam begini? Ya Allah, tolonglah. Aku buntu. Salah. Akan harta bernilai 5 juta ringgit. Banyak Kak. Confirm anak lelaki dapat lebih banyak daripada anak perempuan. Asal pula. Tak ada. Kena kasi sama rata. Macam kau seorang je anak mengabah. Tak ada. Anak lelaki lebih berhak. No, kena sama rata. Aku cakap sama rata lah. Hey, sudah. Wesh. Itu masalah harta pusaka Kak. Ada satu lagi masalah macam saudara seorang ni. Nak pilih kedai pun susah. Ni kalau salah pilih kadang kena tipu pula. Habis hangus aku nanti. Kedai kosong memang banyak Kak. Tapi dia tak tahu mana satu yang okey. Apa nak jadi dengan kau ni, Ngah? Habis motor ayah kau tukar bawa pergi merempik. Bergaul dengan orang yang sak dadah. Janganlah tak solat. Penat tau. Mak nasihatkan kau. Dikira mak. Astaghfirullahalazim. Tak baik buat ibu macam tu. Ibu ni kan syurga buat kita. Allahu Akbar. Ya Allah. Tolonglah aku. Aku tak tahu dah nak buat apa dengan si Angah. Mungkin ada di kalangan anda yang pernah mengalami masalah seperti mereka. Buntu, tak tahu minta bantuan siapa? Majlis Agama Islam Selangor ada jawapannya. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh MAIS ialah menguruskan perihal harta Baitumal, sewaan hartanah, guaman syar'i dan ar-riqab. #MAIS kan ada? Baiklah, itu dia ragam yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Realiti sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, realiti yang berlaku macam-macam. Macam mana makcik tadi, kes makcik tadi, kes adik-beradik tadi berebut nak bagi sama rata, ada yang nak bagi nak lebih, macam-macam. Itulah realiti yang sebenarnya berlaku di dalam masyarakat kita baik pada hari ini. Baik, sebelum kita pergi kepada perbincangan kita pada hari ini, kita seperti biasa kita ada hadiah, kita ada hadiah untuk penonton bertuah kita pada hari ini, follower kita yang bertuah. Macam biasa, insya-Allah hadiah ni hanya akan diberikan kepada penonton bertuah, pada mereka yang menjawab soalan. Soalan nanti akan diberikan di akhir rancangan ini. Soalan akan diberikan oleh panel kita pada hari ini. Soalan yang mudah. So tuan-tuan, puan-puan, nak jadi pemenang bertuah pada hari ini, siapa pemenang? Mungkin anda yang menonton. Jadi jangan lupa like, comment and share dan bersedia dengan jawapan yang akan diberikan soalan oleh panel kita pada hari ini. Jadi nilaiannya RM80, tapi hari ini kita nak bagi percuma sahaja kepada anda yang bertuah. Baik, kita tengok bantu saya untuk kita share lagi. Baik, saya akan perkenalkan penceramah kita pada hari ini. Beliau ni tidak asing lagi lah di media prima ni. TV3, buka TV1 tengok muka dia, buka TV Al-Hijrah muka dia lagi.
asyik muka dia ya ustaz selebriti kan. Jadi dah famous. Jadi famous dia dalam pengurusan harta pusaka. Insya-Allah beliau merupakan orang yang mahir dalam pengurusan harta pusaka. Kita bawa hari ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu kita pada hari ini. Baik, hari ini saya perkenalkan Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Sahar. Ustaz merupakan ketua unit pemasaran sektor Baitumal Maiz. Ustaz, kita akan mengupas tajuk faraid satu kewajipan bukan pilihan, Ustaz. Baik, kepada sahabat-sahabat ni sahabat-sahabat FB kita hari ini, ambil peluang ini untuk sama-sama kita share, dan sebarang soalan boleh komen di bawah untuk sama-sama insya-Allah saya akan bantu dan kita akan bacakan soalan tersebut. InsyaAllah panel kita hari ini akan bantu untuk jawab persoalan-persoalan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian kita pada hari ini. Baik, Ustaz, kita pergilah, sebelum kita pergi kepada perbincangan kita lebih dalam lagi Ustaz, mungkin Ustaz boleh jelaskan secara mukadimahnya apakah yang dimaksudkan dengan faraid tu, Ustaz. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih pada Ustaz Hanzalah, pengacara majlis kita, program kita pada pagi ini berkenaan rancang harta celik pusaka dalam tajuk faraid satu kewajipan bukan pilihan. Maka pada pagi ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu sekali hari, yang Ustaz Hanzalah sebut dah, ada yang negeri-negeri bercuti. Kalau ada masa layarilah, tontonilah rancangan ini, khusus saudara-saudara kita yang berada di Kedah. Saya saudara ramai kat Kedah ni, yang sedang PKP ni, tak ada buat apa, duduk rumah diam-diam, tenang-tenang tonton video ini. Dan insyaAllah kalau benda ni bermanfaat, kita sharekan sama-sama kepada sahabat-sahabat kita, ya. InsyaAllah pada pagi ini kita nak kupas topik berkenaan tentang faraid, satu kewajipan bukan pilihan. Cerita faraid ni berat sebenarnya, kan? Masuk cerita faraid je, orang kata faraid, dia dah macam mengeluh, dia sandar belakang kan, sebab benda yang jarang orang kongsikan, kemudian jarang orang nak bincang. Dia waktu bila nak bincang bab faraid ni, waktu orang dah meninggal dunia baru nak bincang. Baru kita duk kelang kabut nak tahu ni macam mana bahagiannya. Ada setengah orang pula dia cerita bab faraid, faraid mudah, laki dua perempuan satu, dia gitu saja. Hakikatnya ada pecahan-pecahan lain yang kita perlu tahu. Kita nak kena tahu apa yang dimasukkan dengan faraid. Dari segi kata jamaknya atau faraid disebut sebagai faridah. Faridah ni apa? Bermaksud sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang ditetapkan hak. Dalam maksud-maksud fiqh, ahli-ahli fiqh ataupun definisi syarak lain, disebut faraid ini dia itu satu kaedah kira-kira yang kita nak menentukan hak. Yang ni penting. Berapa hak kita yang sepatutnya kita dapat. Sebab tu dalam Al-Quran disebut walillahi mirasus samawati wal ard. Dan faraid ni dia maksud dia pula ada juga disebut sebagai miras ataupun ilmu turas. Yang ni kita kena tahu bahawa faraid ini iaitu dia nak menentukan hak, kewajipan dalam menentukan hak, siapa hak yang dapat. Ini kita kena tahu. Sebab tu kadang-kadang cerita faraid ni dia cerita waktu bila? Waktu kematian. Mati baru. Ya, waktu kematian baru timbul cerita faraid. Kalau tak selalu ada masalah Ustaz kan. Betul. Bila mati baru timbul persoalan nak faraid ni. Betul. Sebab tu bila kita kuliah cerita bab faraid ni orang tak tengok sangat. Tapi bila dah mati baru cek Ustaz Saleh. Itu biasa tu. Kan? Bila dia WhatsApp pula dia tanya khabar dulu kan. Ustaz sihat ke? Handsome Ustaz, lama tak dengar cerita. Ajak minum pun nak tanya bab faraid. Itu biasa dah. Cuma tak apa. Kita kena faham bahawa maksud faraid itu di situ iaitu menentukan hak. Nak pastikan hak siapa. Ataupun dari segi sudutnya disebut lain, ilmu faraid ini sebagai ilmu miras, ilmu turas itu. Baik, kita dah tengok ilmu faraid ni sangat penting jadi sebab tu hari ni kita bawa tajuk ni untuk sama-sama kita belajar. Sama-sama kita tak nak jadi sebahagian ataupun segelintir masyarakat yang mana hanya ambil ilmu ini bila dah berlaku kematian. Itu yang kita tengok macam video kita kongsikan di awal tadi. Dah ada masalah banyak, macam-macam masalah. Barulah tak tahu dah serabut macam mana nak bagi, nak cari kat mana, siapa nak urus. Mulalah barulah terfikirlah sekali faraid. Sedangkan faraid tu belajar awal Ustaz Ya, betul. Baik, Ustaz. Bila kita dah tahu dah ilmu faraid ni Ustaz, kita apa peranannya sebenarnya dalam kehidupan kita bila kita nak belajar ilmu faraid ni Ustaz? Baik. Ilmu faraid ini
dari segi prinsip asasnya, kita kena tahu dia ada 3 prinsip asas. Atau dalam ilmu faraid ini peranan dia ada 3 perkara yang perlu kita tahu. Yang pertama, ilmu faraid ini dia mengenal nasab. Nasab keturunan. Tak ada keturunan, dia tak boleh nak bincang siapakah waris-waris dia. Sebab tu bila mana berlaku kematian, kita kena tahu waris dia. Kan? Siapa yang mati? Mati tu siapa? Kemudian siapa yang tinggal? Mak ayah ada tak? Mak ayah si mati. Kalau tak ada mak ayah, kena tengok waris atas pula. Tu cerita panjang lah tu. Kita topik lain nanti kita kupaskan berkaitan waris atas. Kemudian kita kena tengok pula siapa yang hidup. Isteri ada lagi tak? Katalah kalau yang mati itu, kalau ada isteri, yang mati mesti suami. Maka kalau isteri, berapa orang isteri? Kadang semua isteri tak dapat Ustaz? Kita tanya berapa? Semua isteri dapat. Sebab tu ada satu kes, bila kata berlaku kes ada seorang puan hajah ni, Ben datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, boleh tak tolong kira faraid?" Saya pun tanya, si mati ada berapa orang isteri? Saya seorang lah Ustaz. Dia marah. Saya kata, "Jangan marah puan hajah, saya tanya ni soalan prosedur. Kita kena tahu, mana tahu tiba-tiba dia ada isteri yang nombor 2, nombor 3. Maka itu adalah hak, adalah waris. Kena kongsi Ustaz? Kena kongsi. Katakanlah, saya akan tanya balik, sebelum dia berkahwin dengan puan hajah, dia pernah berkahwin lain tak? Ada tak di isteri yang lain? Contoh dia kahwin, bercerai. Lepas tu kata, "Ada Ustaz, dia ada anak tak?" "Ada." Itu adalah waris. Yang ni kita kena tahu. Walaupun dia dah bercerai, anak pada isteri tu adalah waris juga. Ya, betul. Itu maknanya cerita bab nasab. Kita nak kenal nasab, ada isteri tak? Kalau isteri ada, berapa orang? Saya seorang Ustaz. Sebab suami saya kata dengan saya lah kekasih awal dan akhir. Contoh kan. Kalau dia seorang, okey, kemah kan. Kemudian siapa lagi? Anak-anak ada tak? Kalau kata ada anak laki, ada anak perempuan, maka itulah waris faraid kita. Maknanya sebab apa? Kalau ada anak lelaki ni, dia sebagai pendinding, penghijab. Dia tak akan pergi kepada adik-beradik si mati. Itu yang kita kena faham. Kalau ada waris tu, kita dah tahu nasab kita ni. Kemudian yang kedua, melibatkan ilmu fatwa, iaitu menentukan hak. Siapa hak yang dapat, berapa bahagian dan sebagainya. Dan yang ketiga apa? Iaitu ilmu kira-kira. Sebab tu kalau ustaz-ustaz yang ajar faraid, matematik, SPM dia kena A1. Contoh lah. Dia bukan apa, sebab dia melibatkan kira-kira. Dia ada pecahan, ada congak. Sebab tu, pengalaman saya lah, bila saya mengajar bab faraid ni, dengan orang masjid ataupun dengan syarikat agensi-agensi luar. Contoh, saya mengajar di masjid, saya buat kira-kira kan. Bila saya buat pecahan, bagi-bagi, orang masjid kadang bukan nak dengar kira sangat pun. Dia kata, "Apa cerita Ustaz, kuliah maghrib nak kira-kira kan?" Dia pun macam blur-blur, apa Ustaz kira ni? Okey, bila saya pergi mengajar dekat syarikat agensi, contoh yang lebih contoh bidang engineering, bila orang engineering ni tengok saya mengajar buat kiraan, dia fokus. Sebab apa? Orang engineering ni dia suka kira. Bila kita cerita, dia cepat tangkap. Itu beza. Sebab tu dalam bab faraid ni, 3 asas utama ni, peranan asas, tiga peranan utama ni kena tahu. Apa dia? Kenal nasab, fatwa dan kira-kira. Sebab tu bab kira-kira kita kena mahir. Sebab tu di kalangan para asatizah, dia tak berapa, ada para asatizah yang mengajar faraid, ada setengah dia tak berapa nak mengajar. Sebab apa? Melewatkan kira-kira. Ni sahabat-sahabat kita duk tanya lah kan. Kadang bila kes faraid, dia WhatsApp, "Syekh, tolong jawab." Tak apa, kita sahabat. Yang best ada peguam duk tanya kita juga. Tu lagi best. Minta tolong kira. Minta tolong kira. Bila kita tanya, "Entah cah berapa je?" "Selapis 300 boh." Kita kira 3 lapis boh, 900 ni. Contoh lah kan. Ni maknanya 3 asas ni kita perlu tahu. Itu peranan ilmu faraid dalam kehidupan, dia menentukan hak. Kemudian 3 peranan asas ni yang kita ketahui, iaitu menentukan siapa waris-waris, nasab-nasab kita. Melalui apa hak itu dapat? Dalam kaedah fatwa itu menentukan siapa bagiannya. Penting ada 3 prinsip asal yang sampai saya kongsikan di sini berkenaan dengan ilmu yang faraid yang kita akan belajar ni. Itu baru peringkat awal tuan-tuan. Panjang kita nak cerita berkongsi dengan ustaz pada hari ini. InsyaAllah panel kita akan kongsikan maklumat-maklumat. Sebarang soalan mungkin tuan-tuan boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah apa-apa soalan sebarang. InsyaAllah kita akan cuba bantu untuk jawab. Sebab penting bila belajar ilmu faraid ni, sebenarnya bukan ilmu biasa-biasa. Sebenarnya dalam ilmu tu kita belajar juga matematik, kita belajar juga sejarah lah. Saya kira nasab tu sejarah juga ustaz lah. Dia bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa ustaz. Bukan biasa-biasa. Jadi nak tahu nasab tu, kita nak kena tahu sejarah dia. Sejarah siapa adik-beradiknya ustaz, keluarganya, salah silah si mati tersebut ustaz. Barulah kita
dapat cerita pergi belajar ilmu faraid itu mana. Jadi ketiga-tiga prinsip tu sangat penting dalam ilmu faraid tersebut. Baik Ustaz, bila kita dah tahulah penting lah, maknanya kita nak tahu prinsip kehidupan dalam kehidupan faraid ni sangat penting lah untuk kita. Ada tak dalil sebenarnya kita nak belajar faraid ni Ustaz? Okey. Baik. Cerita faraid ni dalam kitab ataupun dalam kisah-kisah riwayat-riwayat, dia ada sebuah kisah berkenaan dalam satu riwayat Sa'ad bin Rabi, tak silap saya. Dia syahid dalam peperangan Uhud. Kemudian sahabat Nabi ini, dia ada seorang isteri dan 2 orang anak perempuan. Dalam kes ni, adik-beradik Sa'ad ini ada adik-beradik yang lelaki. Kemudian dia mengambil seluruh harta pusaka sahabat ni yang mati syahid ini. Maka isteri balu si mati ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebelah adik-beradik si mati mengambil harta-harta pusaka dan kami dah tidak ada apa. Ini ada riwayat menyatakan bahawa bila timbul kejadian ini, Nabi mengadu kepada Allah Ta'ala. Bila Nabi mengadu kepada Allah Ta'ala, maka turunlah ayat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 berkenaan tentang pewarisan hak, yang menyatakan bahawa isteri kalau ada anak, bahagiannya adalah 1/8. Kalau dia ada anak perempuan sahaja, dia tak ada anak lelaki, dia ada 2 orang anak perempuan dalam kes ini, iaitu 2/3. Ini disebut kisah. Ini asal usul berlakunya hukum faraid di situ, kan? Dan ada kisah-kisah lain jugalah yang berkenaan tentang pembahagian faraid ini. Maka di sinilah timbul dalam sebuah hadis yang menyatakan bahawa ta'alimul faraid wa alimun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarlah ia kepada orang lain. Kena ajar. Ilmu faraid ni kena ajar. Sebab tu kita pada pagi ni tuan-tuan, kita buat FB live. Kan? Kita belajar Ustaz. Ya, betul. Macam saya sekarang, saya seorang. Orang duk telefon ustaz minta mengajar sana minta saya. Kita tak boleh nak pergi sana sini. Badan kita satu saja. Tapi oleh kerana ada media sosial ni, kita manfaatkan, kita guna. So pada pagi ni kita kena sebarkan. Ilmu ni kena sebarkan sebab ilmu ini yang disebut bahawa akhir zaman nanti pertama yang akan diangkat oleh Allah Ta'ala ilmu faraid. Maka kita kena sebarkan. Dan orang belajar ilmu faraid ni, dia separuh daripada ilmu. Banyak, maksudnya kena belajar. Tu kena tahu. Kalau tak belajar apa? Kita rugilah di sini. Dan hukum mempelajari ilmu faraid ni kita kena tahu dia ada dalam 2 keadaan. Dia jatuh yang pertama dalam kaedah fardu ain. Ilmu ini, kalau ilmu khusus ilmu agama ni, dia fardu ain, kewajipan kepada diri sendiri. Tetapi apabila ada orang yang belajar lain, maka dia jatuh pada fardu kifayah. Maka kita di sini kita ambillah pendekatan bahawa belajarlah juga, walaupun ada menyatakan fardu kifayah, fardu ain. Tapi kita kalau boleh biar kita belajar sebagai kita ni sebagai orang Islam ni, sekurang-kurangnya berlaku kematian daripada waris-waris kita, kita tahu asas tu. Asas cerita faraid apa semua. Bila orang cerita, kita dah tahu dah. Ni kematian begini, kena tentukan waris. Itu kaedahnya. Ini kita kena faham. Dari segi hukumnya, itulah 2 hukumnya, iaitu fardu kifayah dan fardu ain. Dia boleh jadi fardu ain kalau kata dia terhadap di sinilah, dengan syarat dia dah akil baligh dan sebagainya. Maknanya Ustaz, ilmu faraid ni kita kena belajar lah Ustaz. Ya, kena belajar. Kita tak boleh harapkan orang lain untuk belajar Ustaz. Betul. Jadi sebab itulah hari ni kita buat kita bawakan tajuk ni untuk sama-sama Ustaz Saleh hari ni bantu untuk sampaikan ilmu, dan tuan-tuan juga boleh juga jadi penyumbang untuk menyampaikan juga dengan tekan button share, sampaikan. Baik. Satu lagi nak cerita sikit lah sebelum saya terlupa, saya tambah. Silakan Ustaz. Dalam ilmu faraid ni, sebab apa saya tekankan, ada setengah di kalangan masyarakat kita beranggapan kalau kata dia waris yang sulung. Contoh dia, saya ni anak sulung Ustaz, saya mesti bahagian saya lebih lain daripada waris-waris lain. Saya kata tak. Dia masih berfikiran seperti filem Piramli. Filem Piramli ni filem 3 Abdul. Kan 3 Abdul ingat tak? Dia kata apa? Oleh kerana saya abang yang sulung, saya mempunyai kuasa yang lebih, ataupun bahagian saya lebih. Dan orang kita pun teringat macam tu juga. Ini seorang, ada satu kes, saya ingat lagi 2 tahun lepas, 3 tahun lepas punya kes ni. Dia datang jumpa saya, Ustaz saya nak kira faraid. Lepas tu dia kata, saya ni anak sulung Ustaz. Saya ada berapa orang? So bahagian saya yang sulung ni berapa? Saya kata dia bukan isu sulung ataupun bongsu. Dia isunya lelaki ke perempuan. Itu dia. Berapa bahagian? Dia mentaliti masyarakat kita masih duk faham lagi cerita piramidi tu. Sebab tu ada orang buat kajian. Kenapa cerita piramidi ni berterusan? Tuan-tuan pernah satu dengar tak? Ada orang kata kan, piramidi ni dia mengkaji masyarakat. Contoh, macam mana lagu piramidi boleh bertahan?
Orang kata lagu dia mengikut hukum tajwid. Contoh Ada teranum ke? ada. Di mana kan ku cari ganti. Bunyi macam Nun mati bertemu tab. Dengar ke tak? Ganti. Kalau di Dahlia, di mana, kan ada mak asli dua harakat. Ada orang kata lah, orang buat kerja macam gitulah. Sejauh mana kebetulannya, wallahu alam. Cuma kita nak bagi tahu bahawa masyarakat kita begitulah. Dia masih terikut-ikut cerita filem-filem. Dia tak rujuk pada yang ahlinya. Sebab tu ilmu faraid ini penting, kena belajar. masih ada lagi yang mana yang dia ambil pengalaman berdasarkan cerita tu. Ya. So dia ikut sebiji Ustaz. Ya, betul. Itulah sampai timbulnya dia kata apa, tanah kubur ayam masih merah lah. Dia kata jangan sembang pasal harta pusaka. Ada kata langkah mayat aku dulu. Itu macam itu semua dalam skrip filem. Macam-macam dramanya Ustaz. Macam drama. Ya, ada soalan. Okey, silakan. Baik, kita ada soalan hari ni Ada soalan Okey, daripada Afniza Putri. Soalan saya, macam mana nak beri kesedaran kepada pemegang amanah yang tidak amanah? Ini tidak menyerahkan sejumlah wang kepada yang berhak. Akibat daripada itu berlaku pecah belah dalam keluarga. Ustaz. Baik, pemegang amanah yang tak amanah. Terima kasih kepada yang bertanya. Inilah yang masalah berlaku di kalangan masyarakat kita apabila dilantik sebagai pemegang amanah ataupun sebagai pentadbir, dia tidak amanah. Sebab itu di dalam Seksyen 5/4 Nama Pentadbiran Majlis Islam Selangor, Negeri Selangor, kita ni ada bidang kuasa dalam melantik sebagai wasi, pentadbir atau pemegang amanah itu sendiri. Kerana apa? Kita akan menguruskan harta itu secara baik. Itu peranan MAIS sebenarnya. Yang kadang-kadang masyarakat beranggapan bahawa hanya personal saja boleh. Sebenarnya MAIS boleh dilantik. Namun di sini orang tanya, macam mana Ustaz? Saya ada orang yang pegang amanah, contoh Abang Long. Abang Long saya ni tak berlaku amanah, dia pecah amanah. Bagaimana? Yang ni kita kena benda-benda ni kalau kata boleh melibatkan kaedah perundangan, bawa kepada perundangan. Tukar pada pemegang amanah atau pentadbir lain dan sebagainya. Itu kena buat permohonan lah. Tapi kalau kata contoh saya buat contoh yang mudah boleh pecah amanah, bukan pecah amanah, tidak menafikan hukum faraid. Contoh dalam penama KWSP. Penama KWSP terang-terang dia boleh menafikan hak. Contoh saya buat katalah si mati letak nama penama isteri. Isteri ya. Kemudian suaminya meninggal dunia. Suami meninggal dunia, isteri boleh keluarkan duit harta pusaka suami itu dalam KWSP semua sekali total. Semua. Tapi dia kena ingat dari segi pentadbir, dari segi penama KWSP dia sebagai pentadbir saja. Maka dia kena keluar dan agih secara faraid. Katakanlah si mati ni ada seorang isteri dan seorang anak perempuan. Pada masa yang sama si mati ni ada adik-beradik si mati. Maksudnya isteri dapat 1/8, anak perempuan seorang dapat 1/2, baki dapat adik-beradik si mati. Adik-beradik si mati. Ya. Ada anak Ustaz? Ada anak seorang perempuan. Anak perempuan. Kalau ada anak lelaki, dia terdinding kepada waris-waris yang lain. Adik-beradik ya. Nanti orang tanya, Ustaz cerita apa ni Ustaz? Pening balon ni biasalah. Tenang orang tuan, tenang. Ni sini nak buat contoh kes kan. Nanti bab faraid kita belajar nanti dengan Ustaz Fazil insya-Allah. Okey. Saya nak cerita dalam kaedah pentadbiran, contoh pentadbir penama KWSP ni, dia boleh nafikan contoh. Kan suami atas nama saya seorang, ikut saya nak bagi siapa? Hakikatnya fatwa dah sebut dia kena agih secara faraid. Fatwa kata dia sebagai pentadbir saja. Tapi sebab kuasa yang dia ada, dia menafikan hak anak. Contoh, dia tak bagi kepada anak-anak. Dia tadi dia boleh lepas tak? Dunia boleh lepas tuan-tuan, akhirat belum tentu lagi. Sebab tu kita dekat dunia ni, kita kena ingat ini alam persinggahan. Selepas ni kita ada alam lain. Jangan kita rasa kita dah rugi dulu Ustaz. Waris saya dah menafikan, kita dah pergi tentang, kita dah cakap dah semua, tapi dia buat dek saja Ustaz. Macam mana? Yang tu yang saya katakan tadi, pengakhiran nanti kita akan dihakimi di akhirat nanti. Yang ini kita kena faham kedudukan. Sebab dalam contoh kes pemegang amanah, banyak cerita saya dengar. Dia kadang-kadang membuat kenyataan penipuan. Dia buat menipu kenyataan. Dia menafikan hak lain dan seolah-olah dia saja yang ada. Ini ada beberapa kes yang kita pernah jumpa lah. Kes-kes yang melibatkan pemegang amanah. Dia pemegang amanah ke atau melibatkan pewarisan. Dia ada yang kes-kes bila dah lantik pemegang amanah tu tadi, yang dilantik tu dia boleh senyap-senyap bawa lagi. Contoh kalau dia dapat hasil, dia boleh senyap, boleh pergi. Macam kes pentadbiran KWSP penama, dia dapat duit, dia boleh buat senyap. Maknanya boleh KWSP dia tak bagi tahu dekat waris-waris yang lain Selalunya KWSP punya kenyataan tu penama dia dah sebut dah. Bagi orang Islam penama adalah sebagai pentadbir. Pentadbir. Tapi tuan-tuan, sejauh mana penguatkuasaan kita? Siapa yang kuat kuasa? Maka
individu tu sendirilah. Ini yang berlaku sekarang ni. Sebab tu bagi pandangan saya lah, kalau ada isu-isu begini melibatkan penama yang tidak amanah, saya sarankan ajak waris-waris tersebut rujuk pada Majlis Agama Islam Selangor, bincang cara baik, cari orang tengah sebagai penyelesaian. Apa penyelesaian yang kita boleh buat, kemudian apa perancangan selepas itu yang kita kena buat. Itu yang paling penting. Penting Ustaz. Baik. Jadi kat sini kita nampak tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian, penting untuk kita belajar ilmu faraid ni. Bukan kita nampak macam senang-senang je letak penama dekat KWSP, tapi sebenarnya belum tentu, kadang-kadang ada hak. So jadi penama kat situ hanyalah pemegang amanah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Afniza Putri. Baik, kita ada soalan lagi di FB. Kita ada soalan lagi. Baik, daripada Nur Hafiz. Handsome orangnya. Ustaz, adakah faraid boleh dikesampingkan sekiranya waris telah sepakat dan setuju tentang pembahagian harta peninggalan? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Terima kasih kepada yang bertanya. Berkenaan harta faraid dikesampingkan, maksudnya waris-waris semua tahu. Okey, contoh beginilah. Ada orang tanya, soalan lebih kurang juga sama. Dia kata, Ustaz, kalau saya waris-waris dah bagi sama rata macam mana? Tapi waris-waris saya semua setuju. Kan? Hukum faraid semua tahu. Okey. Baik. Dalam kaedah pembahagian harta pusaka ini, pertama kita kena tunjuk pembahagian secara faraid dahulu. Berapa bahagian waris lelaki, berapa bahagian waris perempuan, berapa bahagian waris fardu, waris ashabul furud. Bila semua dah tahu, waris-waris semua sepakat, tak apalah, kita bagi sama rata je lah. Ini disebut dalam kaedah muafakat. Ataupun dalam konsep sebenarnya, contohlah kalau si mati ni ada dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Lelaki ni setuju nak bagi sama rata. Maksudnya apa? Waris lelaki ini dia meraihkan ataupun dia memberi bahagian dia sedikit hak kepada yang perempuan, disebut sebagai takharruj, melepaskan sedikit hak. Dia nak bagi sama rata. Yang ni boleh dengan syarat waris-waris tahu hukum faraid, tahu dulu kiraan faraid bahagian masing-masing. Jangan terus bagi faraid. Jangan terus bagi faraid, jangan terus bagi sama rata. Ada setengah orang, Ustaz, saya nak harmoni, bagi sama rata je lah, contoh kan. Kita bagi sama rata. Yang cakap pula waris perempuan contoh. Sebab dia tahu kalau ikut faraid dia dapat sikit. Dia kata, tak apalah, kami bagi sama rata je lah Ustaz, siap-siap. Sekali bila kita buat kiraan faraid, rupanya waris perempuan tu lebih. Dapat lebih. Macam mana dia boleh dapat lebih? Dia kena tengok rentetan nasab waris dia siapa. Boleh jadi yang laki-laki tu belas saudara mara jauh ke dan sebagainya, dia waris yang dekat, dia dapat lebih. Dia tak tahu bila kita kira faraid, Puan Hajar ni dapat lebih. Macam mana Puan Hajar? Puan Hajar ni ikut faraid ke? Ke nak bagi sama rata macam Puan Hajar sebut tadi? Dia termenung balik. Saya rasa ikut faraid lah Ustaz. Dia ubah balik sebab dia tahu bahagian dia lebih. Tu hakikatnya kita kena cerita dulu bahagian faraid dahulu. Kemudian barulah waris-waris nak sepakat nak bagi sama rata ke, nak kalau nak lepaskan semua hak nak bagi kepada orang lain ke dan sebagainya, itu tu pulang, tak ada masalah. Jadi maknanya bila kita dah tahu dah bahagian faraid tu sebelum kita nak bahagi harta, dia tak ada isu lah, maknanya kita membelakangi ataupun tadi soalan dikesampingkan, maknanya kita abaikan faraid tu. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Boleh. Syaratnya tu saya katakan tadi, yang pertama cerita bab faraid, tunjuk dulu bahagian faraid tu dulu, bahagian. Maka, sama ada nak sama rata ataupun kita kadang-kadang bukan sama rata je Ustaz. Kadang-kadang ada orang dia nak bagi rumah, kalau sama rata tu mungkin sama banyak lah kan. Ada orang yang dia bagi mungkin rumah, ada lain dapat kereta, kita dapat tanah. Jadi, itu yang disebut sebagai muafakat lah. Semua sepakat. Sebab dalam membincangkan bab pusaka ni atau pusaka ni, bila berkait dengan ilmu faraid, dia akan melibatkan pembahagian tu semua harta pusaka si mati. Harta pusaka si mati ni apa? Apa-apa harta yang ditinggalkan oleh si mati. Bukan hanya rumah, bukan hanya kereta, bukan hanya duit. Pinggan, mangkuk, akopal, koral, apa semua tu semua harta pusaka. Peti ais, besen basuh, apa lagi, TV plasma, aircon, apa semua tu harta pusaka. Itu kadang-kadang kita tak perasan. Kata saya terperasan Ustaz, semalam ada keputusan kes Abang tu. Dalam tu dia tulis maknanya selesai dalam pengurusan harta pusaka, pembahagian tu dalam harta yang melibatkan jam, wang tunai, kasut Ustaz. Maknanya tu semua pun harta pusaka. Betul, semua harta pusaka. Tu saya kata bagi faraid. Betul. Kalau kata arwah tu ada baju yang berjenama apa semua, itu semua harta pusaka. Bukannya sekadar kereta, rumah, duit simpanan, tak. Apa-apa yang ditinggalkan. Ustaz cakap tadi pinggan koral kan? Ya, pinggan koral. Jangan buat main mahal tu.
Berebut Ustaz. Boleh berebut. Ada satu kisah, ni kita cerita kisah tuan-tuan. Bila kita ni, saya tuan-tuan, bila saya mengajar ni, kuliah maghrib ni, saya merata satu Selangor tuan-tuan. Kadang-kadang luar Selangor. Ada cerita-cerita. Selepas habis kuliah, lepas isyak, mesti ada orang jumpa saya. Dia nak cerita masalah dia. Bila dia beritahu Ustaz punya ceramah memang berkait dengan saya. Dia kata, saya ada satu kes Ustaz, mak saya meninggal dunia. Mak saya ni adalah harta tanah rumah dan sebagainya. Ada satu rak almari tu pakaian ni memang berjenama, mahal. Adik-beradik saya, dia kata adik-beradik 7 orang, semua berebut nak ambil. Saya kata apa? Saya cakap, janganlah. Saya kata, habis tuan sebagai anak sulung buat apa? Dia kata, saya buat ni Ustaz. Saya geram tengok adik-beradik saya bergaduh pasal baju arwah mak saya ni. Saya ambil baju mak saya bakar. Habis selesai cerita. Saya kata, tu tak selesai. Saya kata, tu tak apa cerdik. Saya tak kata bodoh lah, dapat sangat ganas sangat kan. Saya kata, tak apa cerdik itu. Berlapik. Kau cakap mangang kan. Saya kata, tak apa cerdik. Sebab apa? Itu harta yang boleh dimanfaatkan. Harta tu contoh baju yang berjenama. Kalau waris-waris duk pakat gaduh, pakat-pakat dengan waris baik-baik, kita wakafkan je lah baju si mati ni, sekurang-kurang dapat amal jariah. Cadang yang benda-benda bermanfaat. Jangan kita bakar duk kata bila dah bakar selesai. Kalau macam tu, kalau berebut rumah, bakar rumah. Tak jadi. Orang lain pun tak ada dapat. Ya, sebab dia tahu, sebab dia lelaki, pakaian tu mak dia punya perempuan, takkan dia nak pakai dia kan, macam tak kena lah pula. Tu saya kata tak apa cerdik. So kita kena berfikiran cerdik lah. Kalau tuan-tuan ada permasalah, rujuk pada yang ahli. Jangan rujuk pada salah orang. Itu yang paling penting tu. Okey. Baik, sangat jelas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada dan menjawab persoalan yang diberikan. Jangan lupa sambil-sambil tu kita like, comment and share. Jangan share, like lagi banyak, komen kalau ada sebarang persoalan. Dan kita boleh share juga ada soalan, insyaAllah kita cuba bantu untuk jawab. Baik, tuan-tuan yang Allah SWT, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, pihak MAIS ada menyediakan perkhidmatan berkenaan dengan pengurusan harta pusaka orang Islam di negeri Selangor. Banyak produk-produk yang ditawarkan, antaranya tebus pusaka bahagian Baitul Mal, mengurus pembahagian harta pusaka si mati, kemudian runding cara pengurusan harta pusaka. Ini pun ada juga, mana boleh tuan-tuan perempuan yang ada sebarang persoalan boleh datang ke pejabat MAIS untuk mendapatkan nasihat-nasihat. Kemudian ceramah, kursus dan seminar pengurusan harta pusaka juga diadakan, boleh dilaksanakan. Tuntutan harta pusaka bahagian Baitul Mal kepada agensi-agensi yang berkaitan. Yang seterusnya, terimaan pelbagai harta pusaka alih dan tak alih. Ini maknanya tuan-tuan boleh serahkan juga harta ke Baitul Mal MAIS. Dan penjualan harta pusaka bahagian Baitul Mal. Segala maklumat lanjut tuan-tuan boleh layari www.mais.gov.my atau hubungi pegawai di talian 0355143773 atau 3772. Baik. Baik Ustaz, kita sambung lagi Ustaz. Kita punya perkongsian pada hari ini Ustaz. Ada setengah orang panggil ilmu faraid ni ilmu klasik. Kenapa sampai macam tu sikit? Klasik tu lagi tu kan macam rare sangat lah tu kan. Okey Ustaz, mungkin ada Ustaz boleh kongsikan. Baik. Ilmu klasik ni saya pernah dalam wall Facebook saya lah ada komen tu. Ada sahabat komen lah, kata ilmu faraid ni ilmu klasik. Bila kita dengar ilmu klasik, saya duk termenung. Sebab apa ilmu klasik? Sebenarnya ilmu ini banyak, ilmu faraid ni banyak orang telah tinggalkan, ataupun orang nak ambil tahu bila berlaku bencana saja, contoh kematian. Sebab tu disebut sebagai ilmu klasik, orang yang tinggalkan. Sebab tu kita kena faham, bila mana yang disebut dalam hadis Nabi yang saya bacakan tadi, pelajari ilmu faraid dan ajarlah kepada orang lain. Kemudian disebut lagi bahawa ilmu faraid ini ilmu yang pertama diangkat oleh Allah Ta'ala ketika akhir zaman nanti. Sebab itulah antara sebab-sebabnya menjadi ilmu klasik. Kerana apa kita mula tinggalkan ilmu ini, kita mula menjauhi. Hakikatnya ilmu ini satu benda yang penting. Sebab apa? Bila berlaku kematian akan berlakunya ilmu faraid di sini. Ini yang memang tak perasan. Sebab tu kadang-kadang bila berlaku kematian, waris akan kata apa? Tanah kubur ayah masih merah lagi, pasal nak bincang pasal satu pusaka. Kita jangan duduk belah lah, siapa nak duduk-duduk. Dia cukup bimbang bila nak cerita bab pusaka yang berkait dengan ilmu faraid ni. Sedangkan tuan-tuan, kita kena ingat,
Dalam Quran disebut min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembahagian pusaka itu adalah selepas diselesaikan hutang atau wasiat. Sedangkan masa berlaku kematian, kita perasan tak akan ada waris bagi tahu apa? Jika si mati ini ada hutang, tuan-tuan datanglah jumpa saya atau waris. Hari pertama kematian kita dah bincang pasal hutang si mati. Apa maksudnya? Maksudnya hari pertama kematian itu kita sedang menguruskan harta pusaka si mati. Yang ni orang tak sedang. Sedangkan bila dah selesaikan hutang, bila dah selesaikan wasiat, baki harta tu nak buat apa? Barulah diagihkan secara faraid kepada waris. Yang ni kita kena faham. Boleh? Sebab itu kita kena mengetahui bahawa pentingnya ilmu faraid ini. Jangan kita tinggalkan dia menjadi satu ilmu klasik. Kan? Dia jadi klasik tu maknanya sebab tak ramai orang tahulah kan. Orang jauh lah. Kuliah-kuliah di Pulau pun betul. Tak semua masjid ada Ustaz. Betul. Kalau kita pergi kuliah, contoh, okey, kuliah maghrib pada malam ini disampaikan oleh Ustaz Saleh, tajuk faraid. Orang dengar, dia tunggu belakang. Undur belakang, cek dinding, sandar. Lepas tu pejam mata. Itu bila dengar tajuk faraid macam tu. Kalau tajuk poligami, ada ke depan. Ke depan dia dengar. Dia seronoknya nak kahwin lebih. Seronok nak kahwin lebih tapi tak berani nak buat, sembang kari je. Sembang kari je lebih. Itu ceritanya. Baik. Okey, maknanya kalau dia tak belajar, dia jadi sebenarnya punca daripada kita juga Ustaz. Ya, betul. Kalau kita ni tak belajar, dia dah jadi klasik lah. Apa pun saya kira bukan ilmu faraid je Ustaz. Ya, betul. Kalau ilmu-ilmu lain pun kalau kita tak belajar dan kita tak sampaikan, dia juga akan jadi klasik. Dia juga akan jadi klasik. Okey, tuan-tuan, kita ada soalan lagi di FB. Mungkin alhamdulillah hari banyak soalan. Terima kasih yang sudah bersama-sama kami. Okey. Daripada Azura Zainal, terima kasih Azura Zainal. Bolehkah bahagian faraid yang diperolehi oleh waris diberikan secara sedekah kepada isteri si mati? Okey Ustaz, silakan. Terima kasih yang bertanya. Soalan ni menarik. Macam mana dia dapat harta faraid? Lepas tu dia sedekah pula pada isteri si mati. Dalam kes ni, dia sebenarnya begini. Saya nampaklah. Contoh kalau si mati, dia berkahwin, kemudian dia tak ada anak, dia hanya ada isteri seorang. Dan dia tak ada anak, dia tak ada waris lain lah, anak tak ada, dia ada adik-beradik si mati. Maka isteri di sini dia akan dapat 1/4 bahagian. Bila isteri dapat 1/4 bahagian, 3/4 jatuh pada siapa? Adik-beradik si mati. Saya rasa mungkin yang bertanya ini adalah adik-beradik si mati. Bagaimana Ustaz kalau kita dapat harta pusaka si mati ni, kita sedekah pada isteri si mati? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Itu lagi baik dan kita anjurkan. Supaya apa? Hubungan silaturahim di antara kakak ipar kita ke ataupun adik ipar kita akan berterusan walaupun yang mati itu adalah adik-beradik kita. Itu antara yang baik, saya anjurkan. Jangan pula nanti kalau kata adik, contohlah adik perempuan kita berkahwin, baru kahwin, meninggal dia ada suami, tak ada anak. Suami dia dapat berapa? Setengah bahagian. Setengah dapat kepada siapa? Dapat kepada adik-beradik. Contohlah kita adik-beradik si mati. Kita kata apa? Mana boleh kahwin baru sebulan dapat lebih pula. Dia jadi macam gaduh, tak puas hati. Sebab tu kita kena ingat, apa benda yang telah dihukum, apa benda yang Allah Ta'ala telah beri hukum itu, maknanya hukum hakam yang Allah Ta'ala tetapkan itu, itulah rezekinya. Itulah asasnya bahawa kita kena bagi juga. Jangan kita rasa adik saya perempuan ni baru menikah Ustaz, baru sehari, mati pula dapat pula. Lepas tu suami dia dapat pula, kaya pula tu. Dah lah, adik saya tu doktor, contoh, doktor pakar, contoh lah kan. Suami kerja tara mana je kan, contoh lah kan, sembang je tu kan. Lepas tu dapat pula lebih. Kita jangan beranggapan begitu. Sebab itulah yang rezeki yang Allah telah tetapkan kepada dia. Bukan rezeki, bukan maksud saya mati tu dapat rezeki boleh dah. Tu maksudnya bila dia mati ada hak waris yang contoh hak suami itu kita tak boleh nafikan. Kalau kita sebagai adik-beradik ipar, contohlah adik-beradik si mati ni, kita ni sebagai ipar lah kan. Kalau kita dapat bahagian tu, kalau kita kata tak apalah, kita bagilah, bagi semua. Itu nak tujuannya apa? Kita nak mengeratkan silaturahim. Itu tujuan faraid sebenarnya, menghubungkan silaturahim, bukan pecah belah silaturahim. Tapi Ustaz, banyaknya pecah belah silaturahim sebab faraid. Bukan sebab faraid, tapi sebab kita yang tamak dengan harta sebenarnya. Tamak Ustaz. Ya. Okey. Tak faham lah isunya Ustaz, tak faham. Ya. Kita hak tu masing-masing nak. Memang hak tu mungkin hak dia Ustaz. Ya, tapi kalau dia dapat
kongsikan ataupun sedekahkan kepada isteri mati tu digalakkan Ustaz. betul. Lebih menjaga rahmat isteri mati tu bila dapat bahagian yang diterima pun dia rasa dia ni patutnya dapat bahagian ni tapi dia bagi dekat aku Ustaz. Betul. Maknanya hubungan tu lebih rapat lagi. Baik. Kita ada lagi, kita raikan lagi soalan di FB kita. FB Mak okey, daripada Si Hilmi. Nama dia Si Hilmi. Terima kasih Si Hilmi. Ustaz, adakah hutang si mati perlu difaraidkan juga kepada waris-waris? Banyak persoalan ni berlaku Ustaz. Terima kasih. Kalau tak dapat harta, bukan saja harta nak dibagikan ni, hutang pun adakah kena dibahagikan Ustaz? Silakan. Soalan berkenaan tentang hutang. Okay, dalam ayat kita sebut tadi, macam saya baca ayat tadi, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Sebelum nak selesaikan harta pusaka si mati atau bicara harta pusaka si mati, selesaikan hutang. Hutang selesaikan dulu. Hutang dengan bank ke, hutang dengan kawan-kawan ke, hutang dengan rakan yang main kutu ke, duit Tupperware ke apa semua kan. Selesaikan. Ataupun kawan-kawan main bola tak bayar main hutang, tak main bayar duit padang kan contoh. Ada macam tu. Ada, bukan saya lah, orang lain. Dia main bola je tapi dia tak nak bayar pula duit. Mengada-ngada betul. Kan. Itu ada. Hutang juga tu, jangan buat main. Main bola nak skor je kan, nak jadi assist je. Contohlah, jangan marah. Kan. Kemudian kalau buat hutang, contoh dia bayar hutang dah Ustaz, waris si mati ni dah bayar dah hutang si mati, tapi hutangnya lagi banyak pada harta dia. Macam mana? Adakah hutang ini diwarisi kepada waris-waris secara faraid? Persoalan ni juga 2-3 hari lepas ditanya oleh jiran saya yang bukan Islam. Jiran saya bukan Islam, dia tanya. Saya tanya apa pasal apa? Hang tanya aku soalan je ni. Kata ada kawan Islam dia tanya kat dia. Ai pula dah. Aku pelik tanya kan. Dia kata kan. Kita jiran-jiran ni kita raikanlah kita sebut. Okey, yang ni kita kena faham. Hutang dia tidak mewarisi. Hutang di atas tanggung kepada empunya hutang itu sendiri. Maknanya kalau dia bayar hutang si mati itu dah selesaikan hutang dengan harta-harta yang ditinggalkan tapi tak cukup, ada hutang lagi, maka dia bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dalam kaedah hutang ni, orang yang berada dalam keadaan hutang, amalan yang tertangguh. Itu kena hati-hati. Sebab tu kita dalam bab hutang ni tuan-tuan, saya nasihat kepada tuan-tuan yang sedang berhutang, yang rajin berhutang, urus takbir hutang dengan baik. Kalau kita mampu melunaskan hutang, selesaikan segera. Jangan tangguh-tangguh. Kita takut menzalimi pula kepada orang yang berhutang tersebut. Contoh, kan? Itu kita kena faham. Ya, kalau kita berhutang dengan bank, kalau katalah bank kan bagi offer moratorium kan, moratorium kan, dah habis dah kan, bulan depan kena bayar kan. Contoh kita mengada-ngada nak mohon moratorium contoh kan. Sebab apa tak nak bayar hutang? Hakikatnya moratorium ni untuk siapa? Orang yang terjejas dari segi gaji, orang yang dibuang kerja sebab tak ada kerja dan sebagainya. Itu bank bagi kelonggaran di situ. Kita yang bekerja jangan ambil kesempatan pula. Aku pun nak ambil moratorium lah. Padahal kita bergaji lebih pula tu kan. Buat part time job dan sebagainya. Tapi kita nak ambil moratorium. Maknanya apa? Kita dah menzalimi pula kepada institusi kewangan tersebut. Sebab tu kalau ada kemampuan, lunaskan hutang itu segera, jangan tangguh-tangguh. Sebab cerita hutang ni tuan-tuan bukan di kalangan kita sebenarnya, di kalangan korporat juga. Saya bila satu tempat ceramah ni, tempat korporat juga, yang cerita dengan saya orang korporat juga. Dia kata apa? Ustaz, saya itulah, dia tanya, Ustaz, macam mana Ustaz kalau hutang ni, kalau kami buat wasiat dengan Maiz boleh tuntut tak hutang tersebut kan? Saya kata, kita cubalah Tuan Haji kalau boleh. Dia ceritalah, memang ada Ustaz, ada yang datuk-datuk Tan Sri ni berhutang dengan kami. Bila dah mampu, dah boleh bayar sepatutnya, dia boleh pergi haji, boleh pergi umrah hari-hari tiap-tiap tahun, pergi overseas dan sebagainya. Tetapi dia tak nak bayar hutang. Macam mana Ustaz? Boleh ke macam tu? Saya kata tak boleh lah. Dia menzalimi kepada orang yang meminjam hutang. Ni berlaku di kalangan korporat sendiri. Bila saya jumpa orang-orang korporat yang berniaga dan sebagainya ni, dia cerita benda yang sama. Sebab itu kita tuan-tuan jangan ambil mudah bab hutang ni. Bimbang-bimbang kita buat amalan lah dan sebagainya, kita semayang bangun tahajud, kita berpuasa, kita buat benda-benda lain. Sekali disebabkan hutang je, amalan kita tergantung. Kita bimbang. Sebab tu bab hutang tolong urus takbir dengan baik. Dan hutang ni kalau katalah si mati ni hutangnya banyak, maka waris-waris tidak menjadi tanggungjawab untuk melunaskan hutang tersebut. Tapi kalau kata waris itu mampu, selesaikanlah. Supaya contoh yang bapa kita mati itu, rohnya, amalannya boleh diangkat dihadap dengan Allah Ta'ala. Itu yang kita nak sebenarnya. Wallahualam. Jadi maknanya hutang tu kita, kalau lah si mati ada tinggalkan harta, kita tolak dulu hutang dia. Tapi kalau ada lebih, maknanya tak cukup, itu yang jadi banyak isu Ustaz. Hutang harta nak Ustaz, tapi hutang tak nak. Sedangkan si mati ada hutang-hutang yang mungkin perlu diselesaikan. Mungkin
haji Betul. kan. Betul. Sebab hutang ni banyak cerita. Sebab tu saya katakan tadi yang disebut dalam ayat mimba di wasiyatu tu si bi'audain ni, iaitu pembahagian harta pusaka adalah selepas menyelesaikan hutang. Bukan hutang dengan manusia saja, hutang dengan Allah Taala. Maknanya hutang haji, kalau kata si mati tidak sempat menunaikan haji, upah badal haji. Kalau si mati ada duit KWSP yang tidak sempat dikeluarkan, selesaikan zakat. Itu hutang yang tertangguh dan sebagainya, kena selesaikan. Sebab tu bab hutang ni kena urus takbir dengan baik lah. Urusan takbir dengan baik. Kalau rasa macam kita ni susah sangat nak bayar hutang atau nak lunaskan hutang, rajin-rajinlah dengar lagu hutang Float 38. Cerita lagu bab hutang pula kan. Barulah kita faham bahawa hutang ni kena diuruskan dengan baik. Baik Ustaz. Okey, kita seperti mana yang kita janjikan kepada penonton-penonton bertuah kita pada hari ini. Satu soalan Ustaz. Soalan mudah, dan siapa yang cepat dan betul akan menerima hadiah. Hadiah iaitu bijak pusaka game. Okey, kita akan terima hadiah ini. Okey, mungkin Ustaz. Okey. Baik. Boleh kongsikan apa soalan yang mudah untuk Ini paling mudah ni saya nak bagi. paling mudah Ustaz? Kalau tak dapat Silakan. satu ulang, mula bagi soalan susah. Tapi kita masih tak cukup tadi. Okey, saya bagi soalan mudah saja. Kita dah bincang tadi, saya ada menceritakan asal usul hukum faraid, riwayat kisah tentang kematian seorang sahabat yang mati syahid. Okey, soalan saya, berapakah bahagian balu si mati? Contoh, si mati adalah kes riwayat ini, si mati meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak perempuan. Berapakah bahagian pecahan isteri si mati dan 2 orang anak perempuan? Boleh tak? Susah sangat? Susah Ustaz. Susah. Okey, saya bagi senang lagi. Susah pula dah. Okey. Jika si mati ada seorang isteri dan dia ada anak, berapakah bahagian isteri tersebut? Senang Bukan soalan dia, berapa bahagian isteri si mati? Si mati. Dalam riwayat tadi saya berapa sebut bahagian isteri si mati yang meninggalkan si mati tu ada anak Ustaz? Ya, ada anak. Si mati ada anak dan isteri tadi dapat berapa bahagian? Okey, itu soalan dia. Jadi tuan-tuan yang mungkin anda follower ataupun penonton bertuah kita pada hari ini, cepat boleh komen di bawah jawapan anda. Kita tengok siapakah penonton bertuah kita pada hari ini. Baik Ustaz. Mungkin Ustaz, Ya. sambil kita mungkin tunggu jawapan daripada Ustaz berpusu-pusu berjawab Ustaz. Mudah sangat Ustaz. Tu kata tak apa, kita buat cabutan betul mana yang tengok siapa yang paling cepat paling cepat dan betul lah Ustaz paling cepat kita akan terima hadiah yang betul hari ini. Mungkin anda yang menonton kita pada hari ini, terima kasih sudah bersama kami kita pada hari ini. Ustaz. Ya. Boleh Ustaz simpulkan apa kita punya ilmu faraid ni? Sama ada dia adalah kewajipan ataupun dia adalah pilihan Ustaz. Okey, baik. Sidang penonton dan Allah sekalian, topik kita pada pagi ini perbincangan berkenaan tentang faraid, satu kewajipan bukan pilihan. Kesimpulan pada tajuk kita pada pagi ini, yang pertama, waris-waris ataupun kita yang disebut sebagai golongan yang beriman ataupun orang Islam itu sendiri kena pakat-pakatlah belajar ilmu faraid, walaupun secara asas. Supaya apa? Supaya bila mana kita mempelajari ilmu faraid, kita tahu bahawa kita tidak akan menafikan hak-hak waris yang lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu tanggungjawab kita, sama ada kita dilantik sebagai pemegang amanah ataupun pentadbir. Sebab kita tahu bahagian hak dan sebagainya. Dan yang ketiga, tanggungjawab kita dalam melunaskan hutang-hutang si mati. Yang ini penting. Kerana apa? Kalau kita tidak mempelajari ilmu faraid ini, bila berlaku kematian, bimbang-bimbang kita membahagikan harta itu ikut suka kita saja, dan kita menafikan hak-hak waris yang lain. Yang saya telah sebutkan dalam kisah-kisah riwayat para sahabat yang ketika mana mati syahid dan sebagainya, ada seorang isteri dan 2 orang anak perempuan, pak saudara dia ambil harta dan sebagainya. Maka di sini bila mana kita mempelajari ilmu faraid, bahawa peri pentingnya ilmu faraid ini sebenarnya iaitu menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahim. Dia bukan jenis memecah belah keluarga. Ada orang kata, Ustaz, faraid ni boleh pecah belah keluarga. Tak. Yang hukum yang Allah Ta'ala buat ini tak salah. Yang salah adalah manusia, kita sendiri. Kerana apa? Nafsu kita dalam memiliki harta, ingin membolot seluruh harta dengan menafikan hak-hak waris yang lain. Maka dengan itu, pakat-pakatlah ramai tuan-tuan kita mengaji ilmu faraid, dan pakat-pakatlah tuan-tuan
tonton rancangan ini, Rancang Harta Celik Pusaka, yang kita buat pada setiap hari Jumaat, setiap hari Jumaat jam 10 pagi, di dalam di Facebook Majlis Islam Selangor. Tuan-tuan pakai hebahkan, sebab ilmu ni penting untuk kita kongsikan, kita berikan kepada masyarakat semua. Okey, kita dah ada pemenang, pemenang bertuah kita tadi. Siapa dia? Anda iaitu. Nanti kita di skrin anda akan dipaparkan siapakah pemenang bertuahnya itu. Asma Zuraida 1/8. Betul Ustaz? Betul. 1/8 ya. Tahniah kepada Asma Zuraida. InsyaAllah boleh hubungi kami, mungkin boleh PM kami untuk dapatkan hadiah ini nanti. Kita akan bagi tahniah sekali lagi untuk dah jawab soalan dan bersama-sama kami hingga di akhir rancangan ini. Baik, terima kasih yang dah bersama-sama kita pada hari ini, yang dah join kita daripada awal sampai habis, dan yang dah komen, yang dah share. Terima kasih banyak. Minta maaf, mohon maaf daripada saya. Mana-mana soalan yang tak sempat kita jawab, insya-Allah kita akan cuba bantu. Pihak teknikal kita akan bantu untuk jawab. Dan sebarang soalan di kemudian hari, tuan-tuan boleh ajukan di FB Majlis Islam, boleh komen di bawah dan boleh klik link yang ada di bawah. Komen soalan-soalan, ada sebarang masalah berkenaan dengan pengurusan harta, wasiat, hibah ataupun faraid, ataupun mungkin nak jemput ustaz ceramah berkenaan dengan pengurusan harta. Kita tengok tadi di MAIS ada menjadikan seminar pengurusan ataupun ceramah berkenaan dengan pengurusan harta, supaya lebih ramai lagi kita dapat bagi pencerahan kepada masyarakat di sana, di luar, supaya ramai orang masyarakat lebih faham dan rasa minat bersungguh-sungguh nak belajar berkenaan dengan ilmu pengurusan harta ini. Baik, terima kasih. Jangan lupa boleh ajukan soalan di FB FB MAIS Majlis Agama Islam Selangor, ataupun FB Wasiat Hibah Pusaka Faraid MAIS. Sebarang tuan-tuan juga boleh, selain daripada tuan-tuan boleh hubungi, kalau rasa ada orang dia rasa nak lebih feel lagi, tuan-tuan boleh datang ke pejabat MAIS dengan boleh buat temu janji kepada kita, 0355143773 ataupun 3772 untuk sebarang pertanyaan dan sebagainya lah. Tuan-tuan boleh berkenaan dengan wasiat, hibah, harta pusaka, macam-macam. Ada orang datang ni nak tolong ustaz, nak tolong kirakan faraid berapa, insya-Allah boleh buat temu janji dengan kita. Insya-Allah di MAIS kita ada pegawai-pegawai, insya-Allah boleh bantu tuan-tuan puan-puan untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekadar itu saja untuk perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi satu ilmu yang sangat-sangat berguna pada hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada hari ini berkenaan dengan ilmu faraid, dan juga dia menjadi satu pencetus kepada diri kita untuk kita belajar ilmu faraid selepas ini. Baik, sekadar itu saja untuk perkongsian. Terima kasih. Mohon maaf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.